Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن عمر بن أبي سلمة الربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في بيت أم سلمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت على مكانك وأنت إلى خير، أو كما قال. hadis sahih riwayat At-Tirmizi daripada Umar bin Abi Salamah. Dia adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, kita dah cerita banyak kali. Ummu Salamah ni isteri kepada Abu Salamah. Bila suami dia Abu Salamah mati, menangis-nangis dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi habaq dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata. Dia kata, suami saya Abu Salamah sudah mati. Nabi kata dekat dia, Allah akan gantikan dengan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia kata dekat Nabi, dia kata tidak akan ada siapa pun lebih baik daripada Abu Salamah. Tidak lama selepas itu, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi pergi meminang dia. Jadi pada masa itu Ummu Salamah dah ada anak dah. Di antaranya ialah yang rawi hadis ini Umar bin Abi Salamah.
Kata dia, nazalat hazihil ayah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata telah turun ayat ni, ayat surah Al-Ahzab ayat 33. Telah turun ayat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummi Salamah. Ayat ni turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Ummu Salamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu bahawa Allah nak hilangkan dosa semua ahlul bait, semua ahli keluarga Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, ini semua ahlul bait, ini semua ahli rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam ayat tu, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah Subhanahu wa taala akan erase, akan delete, akan padam dosa semua ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah akan jadikan ahlul bait, ahli keluarga Nabi ini bersih sebersih-bersihnya. Bila turun ayat ni, fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa Hasan wa Husain. Dia turun ayat ni, ayat yang Allah kata Allah akan bersihkan semua ahlul bait, semua keluarga Nabi daripada dosa. Bila turun ayat ni, Nabi panggil Fatimah, anak dia, panggil Hasan, cucu dia, panggil Husain, cucu dia, panggil tiga-tiga beranak ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil mai duduk dekat dia. Fajallalahum bikisa'in, dengan kain selendang Nabi, Nabi kelumbung semua. Nabi buka kain selendang tu, buka, Nabi bubuh atas kepala Nabi, atas kepala Fatimah, atas kepala Hasan, atas kepala Husain. Wa Aliun khalfa zahri, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia menantu Nabi, dia juga sepupu Nabi, dia anak kepada Abu Talib, dia bapa kepada Hasan dengan Husain. Dia pun ada duduk di belakang Nabi. Jadi yang duduk di bawah kelumbung yang Nabi buah atas kepala tu ialah Nabi, Fatimah, Hasan, Husain dan Ali, duduk ada di belakang. Fajallalahu bikisa'in, Nabi kelumbung sekali dengan Ali sekali, duduk di belakang. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Nabi kata, Allahumma haula'i ahlu baiti. Nabi kata, ya Allah, semua ni keluarga aku. Maknanya Ali bin Abi Talib included, dia masuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa azhab anhumur rijsah, dalam doa itu Nabi kata, ya Allah, padam semua dosa depa ni. Fatimah anak aku, cucu aku dua orang, Hasan dengan Husain, menantu aku Ali ni, buang dosa daripada diri depa ni. Wa tahhirhum tathira, dan bersihkanlah depa ni sebersih-bersihnya. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Salamah, isteri Nabi yang Ummu Salamah ni, dia tak duduk bawah kain kelumbung tu, tapi dia ada di situ sebab ayat ni turun di rumah dia. Kata Ummu Salamah, dia kata, wa ana ma'ahum ya Nabi Allah. Dia kata, ya Nabi Allah, saya macam mana? Saya tak masukkan sekali dalam kumpulan ni. Saya isteri Tuan, saya duk jaga hal ehwal Tuan.
Saya tak include masuk sekali dengan Fatimah, sekali dengan Hasan, sekali dengan Husain, sekali dengan Ali. Saya tak masuk sekali ke dalam kumpulan yang Allah akan buang dosa, yang Allah akan bersihkan mereka dengan sebersih-sebersihnya. Dia terus tanya, wa ana ma'ahum ya Nabi Allah. Dia kata, saya tak join, saya tak masuk sekali ke dalam kumpulan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata anti ala makanik. Nabi kata, ya Ummah Salamah, engkau pada kedudukan engkau. Walaupun tak masuk dalam ahlul bait, di dalam keluarga Nabi, engkau isteri aku. Engkau ada status engkau sendiri. Ummahatul mu'minin, mak kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang jadi isteri Nabi tidak akan boleh dikahwini atau siapa pun tak boleh ambil dah mereka ni untuk buat isteri. Mereka juga ada satu kedudukan yang istimewa. Tak usah jealous, tak usah rasa macam terpinggir, tak usah rasa macam kena asing daripada, tak payah. Nabi kata apa? Anti ala makanik, engkau ada status engkau sendiri. Wa anti ila khair, Nabi kata, dan engkau juga dalam kebaikan. Nabi kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan tengok macam mana berebut keluarga, sahabat-sahabat, kenalan Nabi, semua berebut nak mengambil keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Burairah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna idh jaa al-Hasan wa Husain alaihima qamisani ahmarani yamshiyani wa ya'thurani, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi, thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما أو كما قال. hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kata Abi Buraidah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW tengah berkhutbah di atas mimbar, tengah khutbah. Izja'al Hasan wa Husain, tengah duk khutbah nampak cucu lari mai dua orang, Sina Hasan dengan Sina Husain duk lari mai ke masjid. Alaihima qamisani ahmarani, dua-dua cucu ni pakai jubah warna merah, duk lari mai. Yamshiyani wa ya'thurani, duk berlari, budak-budak kecil duk berlari dengan jubah apa, jatuh. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar, Nabi tengok tu cucu lari mai jatuh, Nabi turun daripada mimbar pergi dekat cucu. Hadis ni nak cerita dekat kita betapa sayang Nabi ni, tuan-tuan. Dia family man, sayang dekat keluarga. Tadi bila turun ayat kata Allah membersihkan keluarga dia daripada dosa, dia terus panggil Fatimah, panggil Hasan, panggil Husain, Ali pun ada di belakang. Sekali Nabi doa minta, ya Allah, ini ahli keluarga aku, bersihkanlah mereka daripada dosa dengan sebersih-bersihnya. Nabi hati dengan family. Ini pula tengah khutbah nampak cucu duk lari mai dua orang, rebah pula jatuh. Nabi turun, immediately turun, pergi ambil cucu yang jatuh ni. Fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi, dia pergi dukung cucu dua-dua orang ni, buat naik
di atas mimbar, bagi duduk depan dia. Dia sambung khutbah dia. Summa qala, bila Nabi sambung khutbah, Nabi kata, sadaqallah. Nabi kata memang benar dah apa yang Allah kata. Apa Allah kata? Innama abwalukum wa auladukum fitnah. Nabi kata harta benda, anak pinak, cucu, ini semua cobaan kepada kita. Itu sikit punya cobaan. Yang lagi besar punya cobaan duk main dengan anak cucu ni, macam-macam duk ada. Fanazartu ila hazaini sabiyaini yamshiyani wa ya'thurani. Nabi kata aku tengah duk khutbah ni, mata aku nampak cucu dua orang duk berjalan mai, jatuh rebah. Falam asbir, aku jadi tidak sabar. Nabi kata cucu jatuh tu aku jadi tidak sabar. Aku tak boleh dah nak teruskan khutbah aku. Aku tak boleh nak ignore, tak mau ambil tahu, tak boleh. Depan mata tengok cucu rebah, cucu jatuh. Falam asbir, aku jadi tidak sabar hatta qata'tu hadithi, aku berhenti cakap aku, khutbah aku, wa rafa'tuhuma, aku turun pergi angkat depan ni dua-dua. Ini yang dikatakan cobaan Allah bagi dengan anak cucu, dengan keluarga ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata raaitul Hasan wa Husain ala atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ni'mal faras tahtakuma. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ni'mal farisani huma. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, aku pergi rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, tengok Nabi duk main dengan Hasan dan Husain, dengan cucu dia. Dua-dua cucu ni duk atas belakang Nabi. Nabi jadi macam kuda, cucu naik atas belakang. Tentu pernah sangka Nabi macam ni. Kita duk ingat Nabi ni satu punya serius, cengeng, nak cakap dengan dia pun takut. Kita duk bayang macam manalah isteri-isteri dia dengan dia. Kita duk bayang anak-anak dia, cucu dia dengan dia macam mana. Dia satu negarawan ulung. Nabi ni lebih besar daripada negarawan ulung. Dia ni macam mana lah masa dia allocate masa, dia peruntukkan masa untuk family dia macam mana. Dan ke dia kenal anak cucu dia, nak melawak dengan anak cucu dan kada agak. Hadis mai cerita Nabi dalam Quran kata innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nabi kata aku sama macam hampa. Hampa orang, aku orang. Hampa manusia, aku manusia. Hampa makan, aku makan. Hampa minum, aku minum. Hampa seronok, aku seronok. Hampa sedih, aku sedih. Innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia macam hampa. Beza dia apa? Aku diwahyukan oleh Allah, aku jadi Nabi. Itu saja. Arti sifat kemanusiaan, arti sifat Nabi sebagai manusia, Nabi berwatak seperti manusia. Apatah lagi ketika dengan keluarga. Umar bin Al-Khattab pergi di rumah, pergi tengok Nabi duk merangkak, cucu dua orang duk atas belakang. Faqultu, kata Sayyidina Umar bila dia tengok keadaan macam tu, tabik di mulut dia, dia kata ni'mal faras tahtakuma. Dia kata dekat cucu dua orang ni, oi, dia kata tu yang hampa duk rabat naik itu sebaik-baik kuda. Sayyidina Umar kata, dia kata Hasan, Husain tu yang hampa duk ragas naik, duk rabat naik atas belakang itu sebaik-baik kuda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar Sayyidina Umar kata lagu tu kat cucu dia. Nabi jawab, Nabi kata wa ni'mal farisani huma. Nabi kata no, bahkan hak duk atas belakang aku dua orang ini sebaik-baik penunggang kuda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebahagian ulama hadis mengatakan itu hadis dhaif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Kata dia, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza sajada wa thabba al-Hasan wal Husain ala zahri fa idza mana'uhuma asyara ilaihim an da'uhuma falamma qada as-salah wada'ahuma fi hijrihi وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبني فيحب هذين أو كما قال. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadis itu hadis hasan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk sembahyang. Fa idza sajada wa thabba al-Hasan wal Husain ala zahri. Bila Nabi sujud, cucu dua orang ni mai rabat naik atas belakang. Normal tuan-tuan, budak-budak. Cucu Nabi pun macam tu. Tuan-tuan tahu bagi budak-budak main masjid, marah pasal depa budak-budak. Esok dia jadi orang jahat, tuan-tuan marah dia pasal dia jadi jahat. Tuan-tuan tak bagi dia main masjid. Alasan tak bagi dia main masjid pasal apa? Pasal dia kacau orang, pasal dia hinggap, pasal dia duduk berlari dalam masjid. Nabi SAW lepas cucu dia main masjid. Budak-budak ni kecil-kecil lagi dah kenal masjid. Dia dah terbiasa dengan masjid. Dia tidak rasa masjid itu asing dalam hidup dia. Cuma tanggungjawab mak ayah jaga anak-anak, jangan ganggu orang, itu saja. Jangan tak bagi mereka main semayang di masjid. Nabi SAW dengan cucu macam tu. Nabi duduk semayang, cucu main naik atas belakang Nabi. Fa idza mana'uhuma, apabila jemaah lain, sahabat-sahabat lain tengok cucu pergi duduk rabat naik atas belakang, depa nak pergi larang. Nak larang ni Hasan dengan Husain ni daripada duduk panjat naik atas belakang Tok Wan ni. Nak pergi larang. Asyara ilaihim an da'uhuma. Nabi buat isyarat dengan tangan, jangan kacau. Depa nak pergi larang budak-budak ni nak rabat belakang Nabi, Nabi isyarat dengan tangan dia. No, jangan kacau budak-budak ni. Falamma qada as-salah, apabila Nabi selesai sembahyang, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, wada'ahuma fi hijrih. Nabi ambil cucu dua orang ni duduk atas reba. Itu cara Nabi SAW didik cucu dia. Bukan dia marah, bukan dia kata ambil balik, lain kali jangan duduk main, orang duduk semayang, jangan duduk kacau. Lepas semayang ni hak rabat naik atas belakang dia tadi ni, dia ambil duduk di atas reba dia. Waqala, dan Nabi kata di depan semua orang hak ada dalam masjid ni, Nabi kata, man ahabbani falyuhibba hadzaini. Nabi kata, siapa sayang aku, aku ni Nabi, siapa sayang aku, sayanglah dua cucu aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis-hadis yang kita baca ni terang tunjuk dekat kita macam mana Nabi SAW seorang yang penyayang. Tu baru dengan cucu. Dia tengok pula hadis Nabi dengan isteri dia. Dan sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aish, hadha Jibril tuqri'uki salam. Qultu wa alaihi salam wa rahmatullah. Qalat wa huwa yara ma la nara. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Aisyah kata apa? Satu hari Nabi panggil dia. Nabi panggil apa? Ya Aish. Aisyah tu. Hadis ini disimpulkan apa dia? Romantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi satu nama comel dekat bini dia. Dia panggil Cah, tak apa cantik lah. Panggil Cah. Aisyah nama penuh. Nabi panggil apa? Ya Aish. Ambil pendek. Ambil pendek saja, modify nama isteri itu, panggil nama timang-timangan.
Bini tahu itu nama, husband dia panggil dekat dia. Nabi SAW dan isteri rupanya macam tu. Dia panggil dekat isteri dia, ya Aish. Dia panggil, hadza Jibril yuqri'uki salam. Nabi kata, Aish, ni doa ada dengan aku ni Jibril alaihi salam. Dia kirim salam ke hang. Wih, kacau tuan-tuan. Tak nampak. Orang tak nampak, Jibril tak nampak. Nabi beritahu. Nabi kata, ya Aish, ini doa ada dengan aku ni Jibril. Jibril kirim salam dekat hang. Qultu, kata Aisyah, dia kata, wa alaihi salam wa rahmatullah. Jawab salam Jibril. Qalat, kata Aisyah, wa huwa yara ma la nara. Aisyah kata, biasalah, Nabi nampak benda kami tak nampak, benda gaib. Tuan, bulan depan insya-Allah kita akan baca surah Al-Jin. Dia mai cerita ni, surah Al-Jin, cerita tentang jin. Kita akan operate, kita akan buat postmortem, kita akan perhalusi tentang community ini, tentang jin ini. Apa yang Quran kata, apa yang hadis kata tentang jin ni. Ni benda gaib, benda tak nampak. Ada ni, ada celah-celah kita ni, ada main mengaji malam ni. Haji apa akan nama, haji jin apa akan, ada. Dia kata nak buka cerita kita nampak bulan depan, dia kata. Dan bulan depan kalau kita cerita tak betul, dia tahu. Kalau saya tengah-tengah mengajar luku kepala lagu tu, mana dia luku, mana yang duk temberang cerita pasal kami. Tuan-tuan, bulan depan juga kita macam nak habis dah pula lagu doa abang. Bulan depan juga kita akan cerita juga, adakah masyarakat ini, masyarakat jin, masyarakat iblis, masyarakat syaitan ini, adakah depa ni boleh masuk campur dalam nak buat bagi sesuatu jadi kat kita. Kita akan buat mai beberapa hadis. Di antaranya ialah hadis larangan meletakkan benda bernyawa sebagai objek sasaran, sama ada tembak ataupun panah. Boleh tak boleh? Dan tengok cerita Robin Hood, dia letak orang hidup di depan tu, dia letak apple atas kepala, panah. Nak panah apple tu, tapi apple tu duduk atas kepala orang. Adakah Islam membenarkan perlakuan seperti itu? Kalau benarkan pasal apa? Kalau tak benar pasal apa? Itu dia akan main. Nampak macam ada cerita mistik, tapi tak ada mistik. Ini cerita daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Islam melarang kita dengan kawan kita dengan senjata ni tak boleh duk acu-acu. Duk ambil pistol, duk ambil M16, duk ambil, duk buat tala kat kawan. Walaupun kita kata tak ada, peluru tak ada. Boleh tak boleh? Islam akan bagi tahu dalam Quran dan dalam hadis Nabi yang akan datang. Duk ambil pisau, pergi buat acu pisau dekat kawan. Boleh tak boleh? Ada tak peranan ni yang kata makhluk-makhluk ni, jin, iblis, syaitan dan sebagainya, boleh tak mereka ni main peranan dengan senjata duk ada tangan kita tu, kawan depan tu jadi cedera? Dia akan main. Dan cerita ni main daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ilmu Islam ni subhanallah, kalau kita korek, kita gali, lagi duk jumpa, lagi macam-macam benda kita tak tahu, kita jadi tahu. Tuan-tuan, kita tak mau tanpa ilmu yang sahih daripada Quran, daripada hadis Nabi, kita pergi duk baca cerita-cerita merapu merepek ni, daripada buat main semua maklumat tak betul yang tidak selari dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, dia kata apa? Dia kata kuntu ashrabu wa ana haid wa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fi wa ata'arraqu al-araq wa ana haid fa unawiluhu fayad'u fahu ala mawdi'i fi, atau kama qala, hadis
dengan isnad yang sahih riwayat Imam Ahmad. Nak cerita Nabi dengan isteri ni. Aisyah kata apa? Satu hari aku dalam keadaan haid. Aisyah kata dia dalam keadaan haid. Aku minum. Gelas yang aku minum tu aku bagi dekat Nabi. Suruh Nabi minum daripada gelas yang sama. Fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi ambil gelas itu, Nabi minum, dan Nabi letak lips dia, bibir mulut dia di tempat bekas bibir mulut Aisyah. Romantik saja. Nabi tengok tadi dia minum, tang mana mulut dia duduk di gelas tu, Nabi kalih gelas tu di bahagian tu juga Nabi minum. Saja buat nak menyegarkan hubungan rumah tangga, hubungan suami isteri. Nabi tunjuk tu betapa romantiknya dia dengan bini dia. Sampai benda tu Aisyah kira riwayat hadis tu, cerita seronok dia pasal husband dia buat begitu kat dia. Kita ni semua ada bini di rumah, kita reti ke ambil hati dia, perungui tak tentu punca, tengin. Kau tengin dengan bini di rumah ni, dia tengin dengan perongeh, dengan buat cengih, dengan buat muka ketat. Alamak, tolonglah. Fed up mereka tengok kat kita ni. Kunung-kunung nak tunjuk kata kita, jangan dah macam tu, jangan macam tu. Rumah, dalam family kita ni jadi macam Nabi dengan family dia. Nabi reti macam mana menggembirakan rumah tangga dia. Kata Fatimah lagi, dia kata, dan satu hari wa ta'arraqul araq wa ana haid. Satu hari lain pula aku dalam keadaan haid juga. Aku makan daging, tulang yang ada daging. Dan tulang tu masih ada lagi. Bukan kata tinggal tulang saja, masih berdaging lagi tulang tu. Aku dah gigit makan, fa unawiluhu. Aku bagi dekat Nabi, suruh makan. Aku makan ni. Aku gigit 2-3 kali, bagi dekat Nabi, suruh makan. Fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Macam tu juga Nabi buat. Nabi ambil tulang tu, tang mana bekas Aisyah gigit, situ Nabi gigit. Memberi satu kesan kepada jiwa Aisyah ni. Dia tahu laki dia sayang kat dia. Hingga direkodkan benda ni di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis lain kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra Quran wa ra'suhu fi hijri. Aisyah atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Aisyah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun dia duk menerah Quran ni. Macam budak-budak belajar hafaz Quran, dia kena menerah, dia kena mengulang supaya tak lupa. Dia ada waktu dia lepas subuh, waktu dia mengulang, selepas sembahyang zuhur, waktu dia mengulang hafazan dia tu, dia kena ulang, Macam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra Quran wa ra'suhu fi hijri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duk baca balik ayat-ayat Quran yang turun dekat dia tu. Pernah Nabi baca ayat ni sambil kepala duk tidur di atas rebah aku. Boleh bayangkan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga dia. Tuan-tuan last kali tidur atas rebah bini bila? Ada ke kita jawab soalan tu? Last pergi letak kepala di atas rebah bini bila? Bangun duk tengok lampu duk apa dah. Tak ingat dah, lama dah tak buat. Kita tak reti. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cara buat Nabi dengan isteri-isteri dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Safiyah binti Huyai, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. فأتيته أزوره ليلا فحدثته
thumma qumtu fanqalabtu faqama ma'i liyaqlabani, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Safiyah kata malam tu Nabi iktikaf di masjid. Nabi duduk beriktikaf di masjid, Safiyah main. Nabi isteri ramai. Kadang-kadang nak tunggu turn dia, giliang dia nak main ni, nak kena tunggu berapa hari. Kadang-kadang rindu nak bersembang dengan Nabi. Tahu malam ni Nabi duduk ada di masjid, Nabi iktikaf, dia main daripada rumah. Main jumpa Nabi. Fahaddastuh, sembang saat dengan Nabi. Dia kata apabila aku summa qumtu fanqalabtu, aku bangkit nak balik. Lepas dah sembang saat dengan Nabi, bangkit nak balik. Nabi SAW faqama ma'i, Nabi bangkit sekali. Nabi, tuan-tuan nampak macam mana dia respect. Dia respect. Macam guru main mengajar masjid lah. Masjid ni cantik. Oi, ada orang kawan-kawan nak pergi mengajar masjid ni. Dia pergi mengajar masjid, nak balik seorang itu ya. Tu imam pun cunggit balik dah, pengurusi masjid pun tak tahu sampai ke mana dah. Ustaz ni keluar cari kasut, kutu dia balas pula kasut pula tak ada pula. Jalan pergi nyonyong dalam gelap, pakai star kereta, gostan berotuh tiang apa kan, balik seorang-seorang dia. Punya Allahu Akbar. Show kita punya respect dekat orang. Belajar, benda ni kena belajar. Show, tunjuk kita punya respect dekat orang. Ustaz tu main bukan dia dia spend masa dia korbankan masa dengan family dia main dekat kita, dia spend masa sejam setengah duduk di masjid kita, membantu mengimarahkan masjid kita. Orang pakat main semua ramai, masjid kita jadi imarah, jadi seronok. Bagi satu respect dekat dia atas pengorbanan dia. Oh, kerana kita bagi sagu hati kat dia, kita anggap kata dia ni apa, satu pecacai apa ramai, hang bagi duit kat dia kira settle tahun tu. Jangan tuan-tuan, respect itu lebih mahal daripada duit hak bagi tu. Respect tu. Nabi SAW dia isteri mai jumpa, bukan duk jumpa selalu. Isteri mai jumpa dia di masjid, habis sembang isteri nak balik, dia bangkit, dia accompany bini ni pergi hantar di rumah, saya dia balik mai masjid balik. Dalam hadis cerita apa? Malam tu Safiyah dia duduk di rumah Usamah bin Zaid, dia duduk di sana. Jadi Nabi pergi hantar dia sampai di rumah, balik Nabi balik mai ke masjid. Respect. Tuan-tuan, susah ke kita nak respect orang? Susah ke? Tuan-tuan, respect ini dia mai daripada hati kita. Kita respect orang, orang akan respect kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi yang kita duk mengaku kata Nabi kita, Nabi yang kita duk selawat hari-hari dekat dia, Nabi yang apabila kita sampai di bumi Madinah, kita nampak kubah hijau tu air mata kita darah, dada kita jadi ketat. Nabi ni orangnya sangat istimewa. Dia hormat orang ni, mengalahkan orang hormat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebaik-baik di kalangan hamba adalah orang yang baik terhadap isterinya. Itu saya sembah. Kalangan kita ada ramai-ramai ni, orang hak baik, Nabi kata orang hak baik adalah orang yang dia baik dengan isteri dia. Isteri dia tanyalah bila pun, laki dia yang terbaik. Macam Ummu Salamah tadi, bila mati suami dia Abu Salamah, bila dia pergi habaq dekat Nabi, Nabi kata Allah akan ganti orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Apa bini dia kata? Bini dia kata tidak akan ada siapa pun akan jadi lebih baik daripada Abu Salamah. Macam tu. Dia rasa husband dia tu yang terbaik karena jaga dia dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik kepada isteri. Wa ana khairukum li ahli. Nabi kata, dan aku nak abang kat hamba, aku sangat baik dengan isteri aku. Nabi berani declare di depan orang, aku satu orang yang sangat baik dengan isteri aku.
Di hujung hadis tu Nabi sebut satu benda luak lah. Nabi kata wa idza mata sahibukum fad'uhu. Kata Nabi SAW, apabila ada kawan kamu meninggal, jangan ceritakan keburukan dia. Yang ini tak berkenaan dengan had, tapi itu Nabi sebut. Nabi kata kalau ada di kalangan kamu, idza mata sahibukum, kalau ada di kalangan kamu ni yang kawan meninggal, fad'uhu, tinggalkan keburukan dia, jangan cerita dah. Hari ni dia mati, macam mana jahat dia pun, jangan sebut dah kejahatan orang mati ni. That's it, tutup, full stop, habis. Itu pesan Nabi SAW, dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 226. Muka surat 226. Kita sambung ayat 21 daripada surah Nuh. Ayat 21 surah Nuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Nuh, dan berkata Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, wahai Tuhanku, bahawa mereka itu telah derhaka akan aku. Tuan, orang putih buat filem cerita pasal Nabi Nuh ni, tak tahu berapa tajuk dah. Cerita Nabi Nuh ni satu cerita yang popular dalam dunia. Cuma orang putih dia cerita mengikut version dia. Bila kita tengok, ada benda yang sama dengan Quran kata, ada benda daripada mereka tambah. Macam tu. Tapi cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam ini cerita international. Semua orang bercakap tentang cerita dia. Pokok pangkal dia apa dia? Cerita Nabi Nuh ni umat majoriti tak mau ikut. Itu dia punya intipati cerita dia. Sampai Nabi Nuh alaihi salam sampai mengadu kat Tuhan. Sampai dia mengadu, Rabbi innahum asawni, ya Allah ya Tuhanku, depa ni, kaum aku ni, depa derhaka kepada aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Depa pi ikut orang kaya, sedangkan orang tu kaya, tak bagi pun kekayaan orang tu dekat depa, tapi depa syok ikut orang kaya. Itu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cerita orang kaya ni cerita tak pernah habis. Islam ni bukanlah satu agama yang menentang kaya, bukan. Dan Islam bukanlah satu agama yang mengajak orang memusuhi orang kaya, bukan. Cuma Islam ni apa dia nak supaya orang Islam jadi kaya, tapi dengan cara yang betul dan belanja dengan cara yang betul. Kami duk main tadi naik kereta dia, kawan atas kereta dia pergi petik satu cerita. Kata, Ustaz, macam mana orang ni, kawan ni, macam mana orang ni, kalaulah kata dia kerja kerajaan, masa dia kerja kerajaan dia sakau duit, itu tajuk dia, dan dia jadi kaya. Dia kaya, duit milion-milion ada. Penjawat awamnya, tapi duit milion-milion. Simpan di Singapura, simpan di Bank of China, simpan di Bank of Israel, mata dunia ada duit dia simpan. Bila dia pencen, Ustaz, dia rasa guilty lah. Manusia, tadi kami sembang cerita tadi, manusia ni tuan-tuan, semua kita termasuk saya, sooner or later, cepat atau lambat, kita akan balik ke agama. Cepat atau lambat. Ada orang masa kerja dia dah dapat dah, hidayah Allah dah dapat, dia dah mula duk fikir. Ada orang pencen, lepas pencen baru dia mai.
Kalau lepas dia pencen baru dia mai kesedaran beragama, rasa nak jaga. Depan mata duk tengok semua hasil duk ada depan mata ni semua duit kelang kabut. Tengok rumah pun Allahu Akbar duit. Tengok kenderaan, tengok anak-anak pinak beli rumah semua pun duit dia duk. Sedangkan dia dah mula mai kesedaran Islam. Dia dah mula mai dah. Macam mana tu nak tebus benda tu? Kawan cerita kata tadi. Bolehkah kita padan dengan astagfirullahalazim sebelum kira kata? Bolehkah kita kira balik had tak elok ni banyak mana, kita tolak balik duit, boleh settle kah? Macam mana? Kalau tidak, sampai hari akhir dia, sampai hari mati dia, dia datang, dia ada dalam guilty conscious. Orang tak tahu, dia tahu tuan-tuan, dia tahu. Saat nyawa nak terlucuk keluar ni, masa tu dia duk mai balik ni gambar lama dia ni semua, dia duk mai balik, ya Allah tuan-tuan, dengan nyawa nak keluar, dengan dia duk ditimpa rasa bersalah. Allahu Akbar tuan-tuan. Siapa yang boleh tolong dia pada ketika itu? Belum cerita dah mati masuk kubur, belum cerita duk mai ulang sujaul aqra, belum lagi. Masa nyawa nak bercerai tu, rasa bersalah duk timpa mai dalam hati ni. Macam mana nak buat masa tu? Orang kata masa dahaga, air seluruh lautan tak boleh menghilangkan dahaga dia masa tu. Masa sakit sakaratul maut tu, masa sakit tu 1000 orang doktor pakar tidak boleh hilangkan sakit itu masa tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Hak kita duduk dengar ni adalah benda yang semua kita akan lalu, tak kira siapa. Banyak masalah kita, susahlah kita. Tak ada banyak masalah, mudahlah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi harta ni, Islam suruh orang Islam ni jadi orang yang berharta. Cari dengan cara yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran buat ayat macam-macam ayat cerita tentang tertariknya manusia dengan harta ni. Tertarik. Teringin tuan-tuan. Tengok orang ada duit, tengok orang hidup senang, teringin. Kita juga ada peluang, ada ruang untuk kita grab. Tapi sanggupkah kita nak grab benda macam tu? Yang ni yang duk jadi masalah dekat kita. Dalam surah Saba ayat 34, Tuhan kata apa? Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Tuhan kata apa? Dan tidaklah kami utuskan seorang pemberi ingat kepada sesuatu kaum, melainkan orang-orang kaya dalam kaum itu akan kata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami tak mau ikut agama. Quran kata dalam surah Saba ayat 34. Quran kata apa? Biasanya yang akan menentang agama dan ajaran agama ni orang kaya. Biasanya 10 orang ada seorang aja yang kira dia dengan agama cantik, 9 dia lagu nak menentang agama. Biasanya. Ayat 35 surah Saba, Tuhan kata apa? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Dan berkata orang-orang kaya yang tak mau ikut agama ni, dia kata nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami orang kaya, kami ada anak ramai, kami ada harta banyak. Apa kami peduli dengan apa? Quran kata benda ni. Wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan kata orang kaya-kaya ni apa dia? Kami tak bimbang, kami tidak akan kena azab. Confident dia. Dia confident dia tidak akan kena azab. Pasal apa orang kaya confident dia tidak akan kena azab? Pasal apa? Pasal dia rasa macam dia infak duit tu banyak, maka benda tu akan menyelamatkan dia.
Tapi duit yang dia infak tu, duit tak cantik. Duit tak cantik. Betul, dia infak. Mata orang nampak macam dia ni, Masya Allah, seorang dermawan. Tapi duit tak cantik. Tapi dia sendiri, dia rasa perbuatan dia, duk infak harta tu, dia selamat akhirat esok. Dia sendiri duk ingat macam tu. Dia terlupa kata duit yang dia infak tu bukan duit halal dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala buat mai dalam Quran cerita tentang adanya golongan yang macam ni. Dalam surah Al-Qasas Allah cerita betapa takjub dan kagumnya orang dengan orang kaya. Dalam ayat 79 surah Al-Qasas Tuhan kata fa kharaja ala qaumihi fi zinatih qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin azim. Maksud dia apa? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun kan duk panggil harta karun ni. Qarun dia hidup zaman Firaun dulu. Dia ni keluar depan masyarakat ramai ni, dia keluar fi zinatih, dengan tunjuk kekayaan dia. Kita hari ni tuan-tuan tengok orang kaya kan, kita kata orang tengok rumah dia saja, orang tengok kereta, bukan kereta dia, kereta anak dia, kereta anak tak kerja apa, anak tak kerja apa, pakai Mustang, tak kerja apa, pakai Mustang. Terus saya tengok dia, tengok anak dia pun dah cukup dah, menggambarkan kekayaan dia yang melimpah ruah. Dulu Quran bawa dalam surah Al-Qasas apa dia? Qarun keluar dalam masyarakat ramai ni fi zinatih, dengan menunjuk kekayaan dia. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya. Ni hak ada ramai ni hak teringin dengan keseronokan dunia ni. Bila tengok Qarun kaya, Qarun dengan kereta dia, dengan kemewahan dia, dengan rumah dia macam istana, ni hak ada ramai-ramai hak duk tengok ni kata apa? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Masing-masing kata apa? Mudah-mudahan satu hari Allah bagi dekat aku macam yang Allah bagi dekat Qarun. Tain. Quran cerita. Tuan-tuan, siapa tak teringin jadi kaya? Siapa tak teringin jadi senang? Beza dia apa dia? Hak satu teringin nak jadi kaya, tapi dia akan make sure dia dapat dengan jalan halal. Hak satu lagi teringin nak jadi kaya, membujuk lalu melintang patah, janji dia kaya. Itu aja beza. Bila tengok Qarun keluar dengan kekayaan Qarun ni, kata ni, dia kata mudah-mudahan satu hari aku boleh jadi macam Qarun, aku boleh kaya macam tu. Innahu ladzu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun ini sungguh orang kata lah ni, ni maksudnya apa? Dia ni teh. Maksud apa? Betuh. Dia kata Qarun ni memang betuh betul. Mengaji sama dengan aku dulu ni, satu sekolah dengan aku, tapi nak abang betul-betul lah, aku cerdik pada dia lagi. Tapi dia kaya lah ni, dia kaya, rezeki dia lah. Dia kata dia ni nasib baik, rezeki dapat kat dia, kaya lah ni. Kaya ke mana? Tak ada apa, jadi content creator ya. Zaman lah, ya Allahu Akbar, content creator. Ambil gambar ni sikit, ambil gambar ni, tembak masuk dalam TikTok, tembak buah tanah ni, duk sorang-sorang rakam, duk cakap apa-apa, orang pakai duk tengok, kutip duit. Content creator boleh jadi kaya tuan-tuan. Zaman dah. Jadi semua orang teringin nak jadi seumpama Qarun, kerana Qarun ini kaya. Quran bawa main ayat-ayat macam ni semua nak cerita dekat kita apa dia? Nak cerita kata keseronokan, kekayaan, kemewahan ini dia tarik hati semua orang. Nabi Nuh alaihi salam ni, dia punya duk seru kaum dia ajak ikut dia, depa tak ikut dia, depa ikut orang kaya.
Mereka ikut orang kaya. Sehingga Nabi Nuh mengadu benda ni dekat Tuhan. Nabi Nuh kata, ya Allah, mereka tak ikut aku, mereka ikut orang kaya dalam masyarakat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kaya ni tuan-tuan kena ada juga duit. Pasal apa? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia orang Mekah hijrah Madinah. Masa Nabi mai ke Mekah untuk buat haji, dia panggil haji wadang, dia ikut sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut sekali. Bila sampai di Mekah, dia jatuh sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas ni ikut Nabi mai ke Mekah nak buat haji. Sampai di Mekah, dia jatuh sakit. Sakit dia ni sampai menyebabkan dia rasa macam dia nak mati di Mekah lah. Jadi dia tak mau lah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dah pesan. Nabi kata kita orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, jangan ada siapa-siapa balik main mati di Mekah. Nabi kata lagu tu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun dia kata apa? Qad khashitu an amuta bi ardil lati hajartu biha. Dia kata aku takut aku ni pi mati di bumi yang aku hijrah tinggal hari tu ni. Pasal Nabi dah pesan hari tu ni. Takut, tapi sakit teruk. Duk rasa macam nak mati di Mekah. Dia takut, sungguh takut dia mati di Mekah. Dalam keadaan sakit kuat tu, Nabi SAW mai ziarah dia. Ni di Mekah ni. Nabi mai ziarah dia. Bila Nabi sampai dekat dia, dia kata, balagha bi ma tara. Dia kata, ya Rasulullah, tuan tengok apa yang kena kat saya lah ni. Saya sakit teruk ni. Saya sakit teruk. Wa ana dhu malin. Yang ni yang nak cerita. Dia kata, saya ni duit boleh tahan lah banyak. Dia kata, dia orang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wala yarithuni illa binatun li. Dia kata, masalah lah ni, saya anak perempuan seorang. Dia kata, tuan-tuan, kita kalau mati, kita tak ada anak lelaki-lelaki, harta kita akan keluar pergi ke orang lain. Dia akan pergi ke adik-adik kita apa semua. Pasal apa? Kalau ada anak lelaki-lelaki, harta tu dia blok. Bila kita ni ada anak perempuan saja, bila kita mati, harta kita akan dia pergi, dia akan mengalir pergi dekat dia beradik lain. Jadi ada orang yang dia tak mau benda ni jadi. Dia ada harta tapi dia tak ada anak lelaki-lelaki. Jadi dia duk fikir macam mana nak buat ni. Macam mana nak buat supaya harta dia tak keluar. Jadi hari ni orang pergi cari pihak yang wasiat hebah ni. Pergi cari, dia bagi siap-siap dekat anak-anak perempuan dia. Tapi dalam masa yang sama dia takut pula. Takut anak perempuan dia balas duit tu perambat dia keluar rumah. Dia takut. Dia takut. Jadi bila dia takut, dia nak buat hebah, dia tanya ustaz. Tahu ustaz, saya kalau saya buat hebah, tapi saya tak hebah betul ya. Dia kata, kita tahu macam mana tu, buat hebah tapi tak hebah betul. Dah, alah ustaz, dia kata kalau bagi sungguh ustaz hebah ni maksud bagilah, masa hidup bagi, itu hebah. Kau bagi sungguh buat ustaz, anak perempuan, laki gerenggo mana jadi laki dah, macam mana kan satu dia pindu injek anak ni, tu dia perambat bapak keluar rumah, bapak ini rumah nama saya, ni saya dah bincang dengan laki saya, kami nak jual rumah ni, bapak please get out. Ui, bila kuat duk tengok Netflix, inilah jadi dah drama banyak duk tunjuk macam tu. Jadi dia sudah takut. Jadi boleh tak boleh, dia kata, saya sebelum mati saya hebah duit dekat anak-anak saya, tapi hebah bersyarat. Bagi tapi hang tak boleh buat apa lagi, ayah duk ada, hang tak boleh. Ayah tak ada, esok baru hak ni dapat gang. Boleh tak boleh, dia tanya buat lagu tu. Dalam fiqh kata tak boleh. Kalau bagi ya. Mana pindah milik lah, dah bagi kat dia dah. Habislah dia berkuasa sebenarnya.
Oh tak boleh Ustaz macam tu, dia kata. Saya kira perambat saya macam mana tu nasi hang pintu dok masjid lah kata. Kan? Nampak tuan-tuan krisis dunia hari ni. Ibu bapa ke anak ni tak percaya. Pasal apa tak percaya? Pasal satu memang jadi dalam masyarakat. Anak perambat mak bapak keluar rumah. Ada jadi sungguh. Yang kedua drama duk tengok kuat sangat. Itulah jadi dia. Nampak? Sa'ad bin Abi Waqqas anak perempuan seorang ada. Tak ada anak lelaki-lelaki. Jadi bila dia sakit, yang dia rasa sakit ni nak membawa maut, dia sudah takut. Satu, takut mati di Mekah. Yang kedua, ni harta ni. So, dia kata apa? Bila Nabi mai ziarah dia sakit, dia kata dekat Nabi, dia kata wa ana dzu malin. Dia kata ya Rasulullah, Tuhan tahu saya ada harta, wala yarithuni illa ibnatun li. Tuhan tahu saya ada anak perempuan seorang saja. Dia kata afa atasaddaqa bi thulutsai mali. Boleh tak boleh harta saya banyak ni saya nak sedekah 2/3. Kalau ada 300,000, 200,000 saya nak sedekah abang. Dia kata qal la. Oh, Nabi kata no, jangan. Tak boleh, Nabi kata. Qultu bisyart. Dia kata kalau separuh 2/3 banyak, kalau separuh ya saya sedekah, boleh tak boleh? Qala la. Nabi kata tak boleh. Qultu al-thuluth. Dia kata kalau 1/3 saya sedekah, boleh tak boleh? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-thuluth kathir. Nabi kata 1/3 pun banyak. Nabi kata an tad'a warathatak aghniya khairun min an tadharahum 'ala yatakaffafuna an-nas. Nabi kata hang mati, hang tinggal anak yang ada harta lebih baik daripada hang tinggal anak alah yang miskin, yatakaffafuna an-nas, hidup minta sedekah ke orang. Nabi kata. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa apa? Islam pesan kalau boleh kita ada satu peninggalan untuk anak-anak, supaya anak-anak kita tak jadi melarat meminta-minta dekat orang. Mana Islam mengiktiraf tak pemilikan harta? Iktiraf. Islam bukan anti orang memiliki harta, tetapi Islam nak supaya kita cari dengan jalan yang betul. Yang tu dia punya pokok pangkai dia. Dan Islam mau kalau boleh orang Islam ni semua ada duit. Hak duk jadi di antara sebab hak duk jadi kita ni pergi jadi hina, pergi jadi apa ni pasal apa tuan-tuan? Tak ada duit. Bila kita tak ada duit, kita hidup di satu negeri yang orang lain duit banyak, kita ni habis tuan-tuan. Kita ni habis. Kita jadi melepek, kita jadi tak ada harga diri. Islam tak mau benda ni jadi. Maka dengan kerana tu, apabila Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, dia nak sedekah duit dia 2/3, Nabi kata jangan. Dia nak sedekah setengah, Nabi kata jangan. Dia nak sedekah 1/3 pun Nabi kata jangan. Tinggal dekat anak banyak pun tak apa, supaya anak hang tak hidup melarat dan anak hang tak jatuh maruah dan harga diri, hidup meminta-minta dekat orang. Walan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Dan dengan duit yang banyak ni, dia boleh infak pada jalan Allah untuk mencari keredaan Allah. Illa ajirta 'alaiha, dan itu mendapat pahala kepada hang tinggal duit untuk anak-anak guna tu, hang dapat pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala pesan dekat kita semua supaya kita berhati-hati dengan harta kekayaan ini. Nah, baik. Jadi Nabi Allah Nuh alaihi salam mengadu dekat Tuhan. Dia kata, "Ya Allah, umat dia ajak ikut dia, tak mau, dia pergi ikut orang kaya." Tuan-tuan nampak ada power duit ni. Oh, tuan-tuan. Semua benda zaman lah ni duit. Dengan duit boleh kontrol semua. Dengan duit dia boleh cari kuasa, dengan duit dia boleh cari sokongan, dengan duit dia boleh jadikan benda betul jadi salah, salah jadi betul. Duit ni, cash is bukan saya kata, orang kata. Okay.
cash ni king, dia kata. Pasal apa? Dia mengatur semua. Tuan-tuan rajin tengok ada gambar Tamil hari Sabtu. Mau rajin duk tengok, memang itulah cerita dia. Memang itulah cerita hari Sabtu petang ni, itulah cerita dia. Dia nak cerita apa? Cash is king. Semua dia atur, semua dia kontrol, semua pakai duit dia. Maka inilah yang dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Apabila dia nak ajak orang ikut dia, orang tak mau ikut dia. Orang ikut orang yang ada duit. Dan dia mengadu benda ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengadu. Tiada ikut mereka itu akan Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan kufur mereka itu, bahkan dusta mereka itu akan Nabi Nuh alaihi salam. Wa makaru makran kubara, dan berbuat makar, yakni tipu daya mereka itu, yakni kepala-kepala kafir itu akan sebagai makar yang besar sangat-sangat dengan dusta dan menyakiti Nabi Nuh alaihi salam dan orang yang beriman dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia kena teruk. Wa qalu, dan kata mereka itu, yakni kepala-kepala kafir itu, kaum Nabi Nuh bagi kaumnya yang kafir-kafir itu. Nah, habis. Firman Allah, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kamu tinggal sembah Tuhan yang kamu duduk sembah selama ini, iaitu asnam. Orang-orang kaya zaman Nabi Nuh ni, dia pesan dekat kaum ada ramai ni, dia kata apa? Ingat baik-baik, jangan sekali-kali ikut Nabi Nuh. Jangan sekali-kali ikut Nabi Nuh. Sebaliknya apa dia? Hak kita duk sembah selama ni, siapa dia? Wadda. Siapa dia? Suwa'a. Siapa dia? Yaghutha. Siapa dia? Ya'uqa. Siapa dia? Nasra. Ini 5 berhala yang ada pada zaman tu. Kita dah sekian lama dah, tok nenek kita, duk abang, inilah Tuhan kita 5 ni, sembah mereka ni. Nuh kata apa pun tak saya dengar, kita tetap dengan 5 ni. Ni orang kaya ni pesan kepada kaum Nabi Nuh, dan mereka ni ikut cakap mereka ni. Dan jangan kamu tinggal sembah 5 benda ni. Maka 5 itu adalah nama asnam. Asnam maksudnya tokoh, nama berhala yang mereka itu duduk sembah pada masa Nabi Allah Nuh alaihi salam. Itu nama asnam, nama berhala. Baik. Kemudian sembah akan dia oleh Arab pula, dia kata. Habis zaman Nabi Nuh, berhala 5 ni disambung, orang Arab pula pakai sembah 5 berhala ni, ikut balik. Maka 5 itu nama asnam yang mereka itu duduk sembah. Dan apabila habis mereka ni, mai Arab pula sambung sembah. Dan tambah bagi Arab itu 4 lagi berhala. Dia mai zaman Arab ni, tambah lagi 4 tokong lagi. Hak 5 tadi duk ada, tambah lagi 4. Apa dia? Allata, tambah satu lagi. Yang kedua, Isaf, nama berhala Isaf. Yang ketiga, Nailah. Dan yang keempat, Hubal. Tambah lagi 4 tokong lagi. Daripada 5 campur 4 sudah jadi 9 berhala. Duk ada di situ. Ini berhala besar. Di mana tuan-tuan ni? Di Makkah. Di Makkah. Kan kita cerita Nabi daripada Madinah balik mai ke Mekah, hari pembukaan kota Mekah. Apa ada di Mekah pada masa tu? Di keliling Kaabah ada 300 biji lebih berhala. 300 biji lebih. Duk ada, duk sandak di dinding Kaabah. 300 berhala. Dalam Kaabah lagi ada. Tempat sa'i, Safa dan Marwah, ujung tu ada satu, ujung ni ada satu. Dia letak tempat-tempat strategik, dia letak berhala-berhala dia. Masa Nabi balik daripada Madinah masuk Mekah tu, keadaan Mekah macam tu, dia kata. Baik, maka Isaf dalam kitab tafsir ni dia terang satu-satu apa nama 4 berhala yang ditambah oleh orang Arab ni ialah Allata, Isaf, Nailah dengan Hubal. Dia kata apa? Maka Isaf itu tempatnya betul-betul bertentang dengan Hajar Aswad. Satu, Hajar Aswad tu tempat istimewa, dia letak situ tuan-tuan. Dia letak situ. Dan Nailah itu di Rukun Yamani.
Kan kita tawaf tu, sebelum penjuru Hajarul Aswad, penjuru yang sebelum dia Rukun Yamani. Tang tu dia berus ketui. Dan dia kata Hubal itu diletakkan di dalam Kaabah, dalam Kaabah berhubal. Dalam tu. Tuan-tuan, masa tu siapa yang kontrol Kaabah ni? Kunci Kaabah siapa kontrol? Ni Bani Syaibah ni. Bani Syaibah ni Islam ke tak? Tak lagi, masa tu tak lagi. Bila Nabi mai daripada Madinah masuk mai ke Mekah, bila Nabi sampai di kota Mekah tu, di antara yang Nabi kata apa dia? Nabi kata, mana dia yang kata ni, yang duk pegang kunci Kaabah ni, Bani Syaibah ni, mana dia? Mereka kata ada. Nabi kata pergi panggil dia, suruh dia bawa miftah, kunci Kaabah. Berlari mai dia ni. Cerita Muhammad dah masuk dalam Mekah dan tidak ada tumpah darah. Mai serah kunci, Nabi ambil, Nabi buka pintu Kaabah, masuk. Berhala dalam semua bawa keluar. Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali, bila dia tengok macam tu, dia rasa excited. Dia minta dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagi saya pegang kunci Kaabah boleh kan? Tuan-tuan, kemuliaan. Masa tu dia ada beberapa kerja yang menjadi kemuliaan. Siapa dapat? Apa dia? Satunya kunci Kaabah. Apa dia? Kiswah Kaabah. Siapa mendapat hak untuk pasang kiswah Kaabah, habislah kemuliaan. Lagi satu apa dia? Siqayatul hajj, bagi minum kepada orang yang buat haji. Hak. Itu sebab hari ni, sampai hari ni, tuan-tuan kalau pergi buat haji, ada saja kontainer di sepanjang laluan ni, daripada Muasim balik sana terowong tu nak mai ke tempat melontang, daripada tempat melontang Jamrat, tempat melontang ni, dengan nak balik ke Mekah, laluan jalan kaki. Kalau siapa nak jalan kaki balik daripada Jamrat, daripada tempat melontang nak balik Mekah, sepanjang perjalanan tu kontainer ni duk parking. Tu bukan suka-suka parking, itu kena dapat kebenaran daripada Kementerian Haji. Sebab orang kaya di Saudi ni ramai, orang kaya ni multi-millionaire ni ramai duk ada sana. Masing-masing nak tu dapat hak untuk nak bagi makan minum kepada orang buat haji. Itu sejak daripada zaman jahiliah itu, kemuliaan tu. Kalau dapat, okey, orang kaya A ni dapat untuk buat apa? Bagi aiskrim. Bagi aiskrim ya tuan-tuan, satu kontainer aiskrim. Kita duduk berjalan ni, dia kata apa? Dia duduk angkat aiskrim, duduk tunjuk ni, duduk tunjuk, duduk panggil main ambil. Ya Haj, aiskrim, dia kata. Sabilillah, aiskrim satu kontainer. Oh, satu kontainer bagi payung saja, satu kontainer duk bagi. Mai lagi satu tempat pula, zaman saya pergi dulu, Dajjaj, ayam panggang, ayam tonggek apa dah duk bagi free. Itu kemuliaan, dapat jamu jemaah haji. Ali bin Abi Talib apabila tengok ni, dia ni main hantar kunci ni, dia pergi minta dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi kat saya ni pegang kunci Kaabah ni? Kemuliaan tuan-tuan, kemuliaan. Nabi kata apa? Nabi kata no. Turun temurun Bani Syaibah ni pegang kunci. Nabi kata apa? Sampai kiamat dia akan pegang. Kerana Nabi bagi dekat dia terus pegang kunci itu, walaupun dia bukan orang Islam, masuk Islam dia. Terharu dia. Dia bukan orang Islam, tapi Nabi boleh bagi respect dekat dia. Nabi kata oleh kerana keturunan dia ni daripada dulu ni duk pegang kunci Kaabah, hari ni Islam dah masuk, Islam dah pegang kota Mekah, dia juga yang akan pegang kunci. Ali minta, Nabi tak bagi. Ali tuan-tuan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tadi awal hadis tadi kita dah cerita dah, dia duduk dalam kelumbung sama dengan Nabi, sama dengan Fatimah, sama dengan Hasan, sama dengan Husain, yang Allah kata bersihkan mereka ni daripada dosa sebersih-bersihnya. Dia duduk ada dalam tu sekali. Dia ni Nabi cukup sayang dekat dia. Siapa mai jumpa Nabi cerita pasal keburukan Sayyidina Ali, orang tu nanti kena marah. Nabi ni dengan Sayyidina Ali ni, ya Allah wa akbar, dia sayang ni tak tahu nak apa. Ali merajuk, ada krisis
dengan Fatimah isteri dia anak Nabi, anak kesayangan Nabi. Ada bergaduh suami isteri, merajuk keluar daripada rumah, pergi duduk di tepi itu, duduk tidur atas tanah debu. Nabi pergi rumah hari itu, Nabi kata, ya Fatimah, mana Ali? Fatimah tak tahu ini. Gaduh manusia, tuan-tuan. Nabi keluar tengok duduk tidur atas tanah debu ni. Nabi panggil dia, kata, ya Aba Turab, wahai bapa debu, turab, tanah, bapa tanah. Nabi panggil kat dia, terus lekat gelaran tu dekat dia. Sayyidina Ali ni Abu Turab. Nabi sayang Ali ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia minta nak pegang kunci Kaabah, Nabi kata tak boleh. Nabi kata boleh, kerana Bani Syaibah ni dah duk pegang, dia akan terus pegang. Dengan kerana tu Bani Syaibah ni terharu. Dia kata, kita bukan orang Islam pun, tapi Nabi bagi macam ni punya respect dekat kita. Dia masuk Islam, semua keturunan dia masuk Islam. Tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok psikologi Nabi punya tinggi. Dia pandai ambil hati orang. Orang nampak cantik Islam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi kata setengah daripada ni apa dia? Nama-nama tadi ni. Nama-nama yang kata berhala-berhala yang 5 yang zaman Nabi Nuh, dan ditambah lagi dengan 4 pada zaman Arab ni. Ada pendapat yang kedua, dia kata, dan kata setengah mereka itu, nama-nama itu adalah nama orang-orang saleh. Maka kata Urwah bin Az-Zubair, dia kata, adalah bagi Adam itu 5 orang anak yang saleh. Ini satu pendapat. Dia kata, dan 5 orang anak Nabi Adam itu ahlul ibadah. Nama 5 itu nama anak Nabi Adam, iaitu Wadda, Suwa'a, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Ini satu pendapat Urwah bin Az-Zubair. Dia kata itu adalah nama anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dan kata setengah pula, nama-nama itu adalah nama orang-orang saleh yang hidup di antara zaman Adam dengan Nabi Nuh. Ini pendapat yang lain. Pokok pangkalnya ialah apa dia? Nama-nama tu diambil sempena daripada nama orang yang baik-baik. Tak tahulah anak Nabi Adam ke, ataupun mereka ni orang saleh ke, tapi itu nama orang yang baik-baik zaman tu. Bermula dengan apa? Dia kata di sini, tak kala mati mereka itu, datang syaitan perbuat rupa mereka itu daripada tembaga dan daripada timah. Maka tak kala lama masa, tinggallah manusia, stoplah manusia daripada beribadah kepada Allah dan berhadap kepada beribadah kepada asnam itu. Ni yang takut. Sebab Islam dia tak benarkan kita buat pemujaan. Tu gantung gambar besar-besar. Gambar tu gambar tok guru, bukan gambar orang lain, gambar tok guru. Memang tok guru tu bagus. Tok guru tu orang soleh. Zaman orang hak buat gambar bubuh tu, dia tahu ini tok guru. Generasi selepas dia, anak dia tengok, anak dia tahu ayah kata ni gambar tok guru. Mai zaman cucu dia tengok, dia kata ni siapa ni, pasal apa orang respect dengan gambar ni, pasal apa dia pada pergi bubuh bunga pula keliling gambar tu, sat lagi pergi duduk perasap setanggi pula di bawah dia. Mai generasi yang ketiga keempat di belakang sembah gambar tu. Nampak proses tu dia jadi lagu tu. Generasi hak mula buat dulu tak apa, dia faham ini gambar saja dan ini gambar orang yang saleh. Generasi yang kemudian ni, dia mula otak dia duk fikir, lah dia sembah gambar tu. Ziarah kubur disuruh oleh agama suruh. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Nabi kata, dulu aku pernah larang hampa ziarah kubur, tapi hari ini pilah ziarah kubur. Nabi kata, fa inna ziyaratal qubur zikrul maut. Kerana ziarah kubur ni boleh kita ingat mati. Takat tu okey. Dan kita pi itu sunnah Nabi. Pi buat apa? Pi bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu yang Nabi ajar. Dia main generasi yang berikutnya pula, dia mula dah kubur tu ni kubur tok guru ni. Dia ni dulu sakan ni, kita duk pi minta dia doa apalah macam-macam. Kubur dia mula duk buat kepok di keliling kubur.
Lepas tu mai satu orang kaya mana pula bagi duit lebih sikit, buat penaik marmar pula sikit, penaik marmar. Mai satu orang pula tambah sikit lagi, tulis apa pula kat tepi-tepi marmar tu, dia nampak dia duduk jadi tu, dia duduk jadi. Lalu mai seorang pula, saya buah bumbung lah, buah bumbung, dah mula dah. Mai generasi yang kemudian lagi ni mula dah. Pi lagi pi duk cium kubung tu, pi duk gulin tepi kubung tu, pi duk peluk batu nisan, duk teriak, duk antuk dari batu nisan, dia main dah. Generasi awal dulu buat tak ada sabit pun benda ni semua. Tapi selepas satu generasi, dua generasi, tiga generasi, dia main dah. Main sampai kat kubung tu lagu macam mana satu duk pegang tangan, lagu cung pi tu. Sagi main satu pula bawa keluar kain tola good morning, lagu duk lap kubung tu pula dah. Nampak tuan-tuan, dia duk mereka ni, dia bawa keluar kain tola good morning, dia lap. Kain tola tu lagu balik buah dalam frame gambar gantung pula lah. Ya, dia mula. Siapa nak kontrol tu? Benda ni dia merebak. Inilah yang berlaku zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ada orang-orang saleh, okey, tak ada masalah. Bila mati depa ni, dalam kitab tafsir kata apa? Syaitan masuk. BBC ni, why not syaitan cakap orang putih. Dia kata why not, dia kata kita patungkan mereka ni supaya ingatan kita dekat mereka lebih. Dia masuk macam tu dulu, jarum halus masuk. Kawan yang dengar pun why not, dia jawab begitu juga. Dia kata why not, bagus juga idea ni. Inna hadza la ra'yun, orang Arab kata inna hadza la ra'yun, ini idea yang berdesu, bagus. Okey, buat patung. Bila tengok patung tu teringat, oh ini nama ni. Anak dia, cucu dia, kemudian hari esok sudah jadi sembahan mereka. Bahayanya benda-benda macam ni, sebab syaitan tak akan lepasnya. Dia sentiasa ada kat tepi kita, dia akan tarik kita bagi terbabas daripada jalan kebenaran. Maka Islam ni dengan kaedah dia kata apa? Sadduz zara'i'. Mana-mana ada ruang, ada lubang yang boleh nak menggelincirkan orang, awal-awal mau palam, tutup buang. Jangan buka ruang kepada jadi kelang kabut ni semua. Begitu. Baik. Kemudian firman Allah, waqad adallu katsira, dan sungguh telah menyesat mereka itu akan kebanyakan manusia. Siapa yang menyesatkan ni? Bukan syaitan lagi dah. Ni hak ketua-ketua tadi ni, yang orang-orang kaya tadi ni, yang duk pi bagi idea buat lagu tu lagu ni, depa ni lah punca kepada sesat orang yang kemudian ni, dengan sebab menyuruh mereka itu untuk sembah asnam tadi. Baik, wala tazidiz zalimina illa dhalala, dan tiadalah engkau tambah akan segala orang zalim itu melainkan dhalalah, sesat semata-mata. Doa Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kaumnya, tak kala diwahyukan Allah kepada Nabi Nuh bahawa kaum engkau itu tidak beriman lagi. Nabi Nuh ni duk fras, duka cita. Pasal apa? Pasal orang kaum dia ni tak mau ikut dia. Dia perlu pergi ikut orang kaya. Dia mengadu dekat Tuhan, sampai masa Tuhan abang dekat Nabi Nuh. Tuhan kata, Nuh buat kapal, orang-orang yang ikut hang semua bawa naik kapal. Dan Tuhan abang pada masa tu dia kata apa? Dia kata, Nuh, okey, full stop. Hak duduk atas kapal itu saja beriman, hak tak naik ni semua tidak akan beriman. Tuhan sudah bagi kata putus. Okey, Nuh, that's it, titik. Hak atas kapal itu saja yang beriman. Hak duk ada bawah ni, mereka ni tidak akan beriman. Tuhan dah bagi tahu, telah diwahyukan Allah kepada Nuh bahawa kaum engkau itu tiada beriman lagi. Abang dah ni, hak duk bawah ni, mereka ni kok mana pun tak akan beriman lagi. Yakni lain daripada yang sudah beriman itu sahaja. Tuhan abang kat Nabi Nuh. Tak tambah dah, seorang pun tak tambah dah. Hak atas kapal itu saja yang akan beriman. Mimma khati'atihim ughriqu, daripada barang yang kesalahan mereka itu kerana dusta Nabi Nuh dan tiada beriman dengan Nuh itu, dikaramkan mereka itu dengan air tufan. Dia kata sudah sampai janji Allah, Tuhan dah bagi masa lebih daripada cukup. Berapa tahun tuan-tuan Nabi Nuh berdakwah? Berapa tahun? 950 tahun. Masa yang sudah
lebih daripada cukup untuk mereka fikir, untuk mereka ikut Nabi Nuh. Mereka tak mau ikut. So enough is enough. Tuhan kata cukup dah, cukup. Mereka ni kok mana cerita pun tidak akan beriman dengan Allah. Mereka tidak akan ikut engkau wahai Nuh. Sudah sampai masa Tuhan kata apa? Mimma khati'atihim ughriqu, atas kesalahan yang mereka buat, tidak terima Allah Tuhan, tidak terima Nabi Nuh sebagai Nabi, ughriqu, hari ini sampailah janji aku akan tenggelamkan mereka di dalam banjir besar. Tuhan pun dia ada limit dia. Dia bagi tempoh masa, sudah sampai limit. Cukup. Sudah tiba masa dan saat untuk Allah datangkan bencana dia. Daripada barang yang kesalahan mereka itu karena dusta Nabi Nuh dan tidak beriman dengan Nuh, dikaramkan mereka itu di dalam air tufan. Tufan ni apa dia? Banjir. Banjir Arab panggil tufan. Fa udkhilu nara, tidak cukup dengan itu. Isu akhirat dimasuk mereka ke dalam neraka, mengiringi dengan balasan dunia iaitu karam dalam air. Tuhan kata lagu tu. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Tuhan kata maka tiada dapat mereka itu daripada lain Allah itu seorang pun yang dapat tolong mereka daripada kena azab itu. Tuhan kata, bila aku buat main azab, tak ada siapa boleh rescue, boleh tolong orang yang aku datangkan azab ini. Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kata apa itu? Dalam Quran Allah cerita tentang ombak ni. Ombak. Tuan-tuan balik sekali buka surah An-Nur ayat 40. Surah An-Nur ayat 40, Tuhan kata au kadzulumatin fi bahrin lujji yaghshahu maujun min fawqihi mauj min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nar. Ni ayat ni ayat saintifik. 1400 tahun dulu bila Allah buat turun ayat ni dekat Nabi Muhammad, orang tak nampak apa cerita di sebalik ayat ni. Tuhan kata apa? Tuhan nak menggambarkan orang kafir yang tak terima Islam ni. Mereka ni umpama orang yang duduk di dalam gelap-gelemat. Duduk dalam gelap-gelemat ni. Kekufuran ni tuan-tuan. Kafir ni kegelapan. Dia tak nampak kebenaran. Dia tak nampak. Dia duduk dalam gelap. Dia tak nampak apa pun. Dia duduk semata-mata dilitupi kegelapan. Allah umpamakan gelap kekufuran itu seperti orang yang duduk di dalam ocean, yang duduk di dalam lautan luas, yang mereka ni duduk dalam laut yang ada ombak, di atas ombak ada ombak. Tuhan kata Allahu Akbar. Apa tu? Ombak kita tahulah, kita pergi Batu Free, kita nampaklah ombak duk main. Tuhan tak kata ombak tu. Tuhan kata apa? Tuhan kata dalam laut. Bukan surface, bukan permukaan laut. Dalam laut tu Tuhan kata yaghshahu maujun min fawqihi mauj. Tuhan kata dalam laut tu ada ombak, yang di atas ombak itu ada lagi ombak. Tak faham. 1400 tahun dulu turun ayat ni. Kemudiannya apa jadi tuan-tuan? Orang putih buat kajian. Ini orang yang belajar bidang, hari ini universiti ada tawarkan sains samudra, dia panggil. Orang putih ni nama M. Grant Gross. M. Grant Gross ni dia buat kajian dan dia buat buku Oceanography. Ocean daripada lautan, kajian tentang lautan. Daripada kajian Mr. Gross ni, dia membuktikan dalam kajian saintifik dia membuktikan kata ombak ni ada dua macam. Dia kata, dia bagi dia punya bukti dia di dalam buku yang dia buat ni. Satu, dia kata ombak surface yang kita duk nampak duk pukul pantai tu. Itu satu, itu ombak, dia kata. Ombak surface.
Yang ombak tu kalau dia main gila, gila ni maksud apa tuan? Dia main tsunami. Ombak tu, ombak surface yang kita duk nampak di permukaan laut tu, kalau dia main gila dia pernah mencecah kelajuan 800 km sejam. Kajian, dia buat kajian. Derehnya ombak yang surface ni, yang di atas ni, dia boleh pi kelajuan private jet 800 km sejam dia pukul pi tu. Itu dia kata ombak surface, ombak di atas permukaan air. Kata Mr. Gross ni, dia kata apa? Dia ada lagi satu internal wave, dia kata. Ni kajian dia. Dalam laut, kita duk nampak laut tu, kita duk nampak ombak tu, kita kata kasar dah. No, dia kata dalam laut sana ada internal wave, ada lagi ombak dalam ni. Yang ombak dalam ni dia boleh pukul ketinggian 100 of meters, dia kata. Dia boleh pukul naik. Dan dia boleh pukul ombak tu daripada tengah lautan Hindi ni, dia pukul nak mai ke pantai ni 100 kilometers per hour. Dalam, bukan di atas, dalam tu. Tuan-tuan, kita tengok sungai pun, tuan-tuan tengok sungai Rejang, nampak air di atas ni laju, bawah lagi laju, di atas tu dah kita nampak laju dah, bawah lagi laju. Arus yang di bawah permukaan itu lagi laju. Itu baru sungai, ini lautan. Dibuktikan dengan kajian oleh Grant Gross ini, dia buktikan benda ni. Lepas itu dia kata apa? Internal wave tu pula ada dua layer, ada dua lapisan pula, dia kata, yang saling bertembung. Laut permukaan ada satu ombak, dalam laut ada lagi dua ombak lagi. Yang dua ombak ni, dia kata dia macam duk bersabung, dia macam duk berlawan, dan dia membentuk satu turbulence, dia kata, membentuk satu gelora, dia membentuk satu, dia mengamuk dalam tu, dia kata. Ini internal wave. Yang ni bila dia tulis macam tu, Dr. Said Hawa, dia kata apa? Inilah yang Allah kata maujun min fawqihi mauj. Inilah dia. Kita orang Islam tak pergi kaji, orang putih kaji, kajian dia tu, finding yang dia dapat tu berdebuk, kata hak Quran kata tu ada di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok apa Tuhan buat kepada bumi ini. Dia buat main tsunami. Tsunami yang ombak paling dahsyat dia panggil mega tsunami. Mega tsunami dia kata di Alaska. Alaska ni mega tsunami 5 Julai 1958. Mega tsunami berlaku pukul 10.15 malam, dia kata. Berlaku pukul 10.15 malam. Ketinggian ombak tsunami di Alaska itu 525 meter tinggi. Allahu Akbar. 525 meter tinggi. Tapi dia pergi badai tempat yang tak ada orang. Mati 5 orang ya. Mati 5 orang ya. Depa ni kaki hak duk naik yacht ni, duk naik kapal layang, ada husband wife dalam satu kapal layang, ada 5 orang aja mati pasal dia pergi badai tempat tak ada orang. Tetapi yang paling dahsyat, yang recorded, yang direkodkan di Alaska tahun 1958. Hak mai kat kita yang kata tsunami tahun 2004 kan, kena ni kok apa, batu Feringgi, kau apa semua kena. Sahabat saya seorang, dia duduk kondo di situ, duduk tingkat berapa atas ni. Telefon saya, abang, ya Allah Ustaz, dia kata, wife dia kata dekat dia, abang, mai tengok ni, awak laut ni jadi pelik. Tu hari kejadian tu. Dia pun pergi dekat balcony kondominium dia duduk tu, dia pergi dekat balcony. Ustaz, dia kata, mata saya tengok Ustaz, tak pernah tengok seumur hidup. Laut tu dekat batu, dia duduk dekat Tanjung Bunga. Dia macam tarik nafas. Dia macam tarik nafas tu, ombak le haduk pukul pantai tu, dia tarik.
Tak pernah tengok ustaz, dia tarik pergi sampai tengah tu, nampak tanah ni, nampak macam tak ada ayat. Dia tarik pergi sampai ujung. Sekali dia main sampai di tempat parking kereta mereka di bawah ni. Kalang kabut, dia kata pergi cari ambil handycam masa tu. 2004 tak rancak lagi telefon-telefon macam kita ni. Pergi cari handycam, bateri tak cas pula. Dia kata main-main dok tak boleh ambil. Dia kata, ustaz saya tengok ustaz. Sahabat kita cerita. Allahu Akbar tuan-tuan. Apa jadi 26 Disember 2004 ni? Punca daripada tengah lautan Hindi. Tuan-tuan, jangan dengar benda ni, duk bayang benda ni satu kes asin. No. Ini semua dalam kuasa Tuhan. Ini semua dalam kuasa Tuhan ni. Dia buat benda ni bagi jadi. Semua ni duk ada dalam kekuasaan Allah. Satu gempa dasar laut di tengah lautan Hindi. Kekuatan 9.3 yang tsunami 2004 tu. Tengah laut tu. Jadi gempa di bawah tu, dia membentuk satu ombak. Dia pukul ni macam yang Gross kata tadi ni. Dia start alun tu daripada tengah lautan ini ni. Dia duk mai tu. Lagi dia duk mai tu, dia makin duk slow. Hak slow tu kena di Aceh, kena sampai kita semua kena ni. Sampai di darat ni dia jadi apa? Ketinggian 30 meter. Yang tu yang disukat tahun 2004. 30 meter sahaja tuan-tuan. Kemusnahan yang kita tengok tu. Alaska tadi apa? 525 meter. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia mai, kalau tuan-tuan flashback balik apa komen ni orang-orang Aceh yang melihat benda tu. Depa kata apa? Ombak tu duk mai macam ulang tedung nak mai sokok depa. Macam satu ulang tedung raksasa duk main nak terjun atas mereka. Kelajuan dia 100 meter sesaat ataupun 360 km sejam. 360 km sejam. Kita tekan kereta kita 160, 180, kena AES, kena speed track apa semua pun rasa macam nak terkopak pintu. Baru 180. 360 km tsunami timpa mai Aceh. 360 km sejam. Berdebam sekali dia jatuh. Jadi apa yang jadi? Apa yang kita tengok? 15 negara kena. 15 negara kena. Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand. Ini yang paling teruk. Somalia, Myanmar, Maladewa, Malaysia, Tanzania, Bangladesh, South Africa, Yaman, Kenya, Madagaskar. Sekali Tuhan bagi. Sekali aja dia bagi. Pecahkamuk habis semua. Tuan-tuan nak lawan Tuhan ke? Nak lawan ke? Tu dia baru hantar satu tsunami yang tak cukup kuat sangat. Tuan-tuan, apa jadi dengan tsunami yang Tuhan hantar Mei 26 Disember 2004 tu? Apa jadi? Allahu Akbar. 500,000 orang hilang tempat tinggal. 500,000 orang hilang tempat tinggal. 280,000 orang mati seluruh dunia. 280,000 orang mati seluruh dunia. 500,000 tak ada rumah. Baru tadi ada rumah, lah dah tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dahsyat tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala bila dia buat main dahsyat. Baru ni dia buat main apa? Dia buat main api di Hawaii. Nak sebut Hawaii ke Hawaii? Hak tu pun masalah. Dia khilaf di kalangan ulama. American sebut lain, British sebut lain. Ada sebut Hawaii, ada sebut Hawaii. Kan? Hawaii 50. Hawaii. Boleh, dua-dua tu balik ke situ. Tempat yang terbakar tu lah tempat dia. Hawaii pun dia, Hawaii pun dia. Hawaii Ogos 2023 itu ni. Baru ni. Ini baru bulan 9. Bulan lepas. Allah hantar mai. Firestorm dia panggil. Firestorm. Api yang main di Hawaii ni firestorm. Saya cek sebelum main tadi, update yang terkini 2 hari lepas. Dia kata mati 97 orang. Ini last 2 days punya update. 97 orang mati, missing. Yang sampai hari ni cari tak jumpa, mati ke hidup ke tak tahu, 31 orang. Injured, cedera 20 orang. 11,000 orang tak ada tempat, dipindahkan tak tahu nak pergi mana. 2,200 building destroyed. 2,200 bangunan rumah tak ada.
hangui. Kerugian setakat 2 hari lepas ditaksirkan 5.5 USD. 5.5 bilion USD. Duit kita ada berapa? 25.8 bilion ringgit kerugian. One shot aja Tuhan bagi, one shot aja. Tapi tadi yang saya tengok tadi dekat nak main tadi saja cek, ada satu, saya tuan-tuan balik cek. Dia kata ada sebuah rumah berbumbung merah. Sebuah rumah berbumbung merah, usia umur rumah tu 100 tahun, tak jadi apa. Semua terbakar. Sampai orang yang lari daripada rumah naik kereta, lari, api duduk ligan, zup sampak belakang, menyala, buka pintu kereta, lari keluar, terjun dalam laut, pergi duduk pakai dagu, duduk tengok kebakaran nak duduk jadi ni. Rumah bumbung merah ni tak ada apa. Bukan masjid, hak di Aceh tu masjid. Dia ni rumah orang dan tuan rumah tak ada hari tu, dia on the way nak pergi Massachusetts masa kejadian ni. Dan dia pun ingat habis dah pocik, tak ada apa dah. Balik rumah dia tak ada apa. Gambar tuan-tuan balik pergi tengok. Keliling semua habis destroyed. Sebiji rumah dia, rumah bumbung merah dengan kereta duk parking depan cantik, tak ada apa. Apa pun tak ada. Allah yang mengetahui apa ada di sebalik ni. Kalau masjid senang kita abang, Allah jaga masjid. Ni rumah Syekh ni tak ada apa. Allah saja nak tunjuk hak mana yang dia mau binasa, hak mana yang dia mau selamat. That's it. Itu aja Tuhan abang. Ini semua kuasa Tuhan. Tuhan boleh buat apa saja yang dia nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita baca tafsir Al-Quran ni, kita kena tengok benda-benda macam ni. Baru kita nampak besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sambung ayat waqala Nuh, dan kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan doa dia kata, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh kata, wahai Tuhanku, janganlah engkau tinggal di atas bumi ini daripada segala kapiang itu seorang pun. Ni. Tuan-tuan, yang kata Nabi ni tak kira lah Nabi Nuh ke, Nabi Muhammad ke, Nabi apa ke, dia nak boleh ke dia nak keluar di mulut dia doa minta lingkup ni payah tuan-tuan, payah. Yang kata Nabi ni payah lah. Bila dah sampai satu tahap maksimum, derhaka ni dah sampai satu tahap maksimum, keluar di mulut dia. Keluar di mulut. Apa kata Nabi Nuh? Dia kata, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ini doa Nabi Nuh. Sudah. Dia kata apa? Wahai Tuhanku, jangan engkau tinggal atas bumi ini daripada segala kafir itu seorang pun. Habis. Kesabaran Nabi Allah Nuh alaihi salam sudah sampai maksimum. Dia serah dekat Tuhan balik. Dia serah balik dah. Dia tak mau dah. Dia kata, ya Allah, aku pulang balik dekat engkau ya Allah. Perhabis bang depan ni, tak usah tinggal seorang pun. Apa kata dia? Innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Bahwasanya engkau ya Allah, jika engkau tinggal mereka itu, nescaya menyesat mereka itu akan segala hamba engkau. Nabi Nuh kata begitu. Dia kata, ya Allah, binasakan semua sekali. Kalau engkau tinggal seorang cukup, dia akan menjadi racun, dia akan rosakkan orang lain. Nuh sudah tidak ada rasa kesian dah dekat umat dia. Dia dah sampai tahap maksimum dah. 950 tahun dia bersabar dengan perangai, dengan kerenah mereka ni. Dah cukup dah. Dia dah sampai satu tahap, dia kata, ya Allah, aku serah benda ni balik kepadamu ya Allah. Cuma dia kata, kalau boleh perhabis semua, tak usah tinggal seorang pun. Kalau tinggal seorang ni pun, dia akan jadi racun, dia akan merosakkan hal lain. Dan tiada beranak mereka itu seorang pun, melainkan akan jadi anak yang jahat, anak zina lagi kufur. Dia sampai kata lagu tu, tak usah taruh dah seorang pun. Dia kata, pasal apa? Seorang pun dia akan jadi paling jahat punya orang. Sudah, dia kata, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh kata, wahai Tuhanku, ampun olehmu bagi aku dan segala dua ibu bapa aku. Dia pun doa. Dia penutup doa dia kata, ya Allah, ampunkan aku.
Kalaulah doa aku minta engkau binasakan umat aku ini satu kesalahan, aku minta ampun. Tapi itulah yang aku ingat dalam hati aku. Ampunkan dosa aku, ampun dosa mak ayah aku, dan bagi mereka yang masuk rumah aku, yakni masjid aku. Ampunkan orang-orang yang masuk masjid aku, yang ikut beriman dengan aku. Dan bagi segala mukmin laki-laki dan perempuan sehingga hari kiamat. Hak mana baik-baik ni ya Allah, ampunkanlah. Hak mana yang derhaka tu ya Allah, habis bang semualah. Senang kita tutup bang kes ni. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Dan tiada engkau tambah akan segala kafir itu melainkan binasa semua. Tapi dah Nabi Nuh dah tak mau dah, dia tutup dah. Kan macam itulah manusia pun kan. Tuan tengok apa cerita si Tanggang. Lebih kurang macam itulah cerita dia punya format cerita dia lebih kurang macam itulah. Dia main satu tahap ni, mak ni sayang anak ni Allah yang tahulah. Mak sayang anak ni Allah saja yang tahu. Tapi kalau sampai mak tu sampai satu hari dia pergi keluar di mulut dia doa tak elok kat anak dia, habis itulah saja dia nak doa tak elok dekat anak ni, mak ayah ni tak mungkin tuan-tuan. Kecuali mak ayah tu sewel, tak betul. Kalau dia orang yang waras, dia tidak akan doa tak elok kepada anak dia. Tapi kalau sampai satu tahap terbit di mulut dia kata ya Allah tunjuklah satu dekat anakku, habis. So jangan kita ni apa dia pengajaran dia, jangan kita sampai Allah marah kita sampai tahap tu. Jangan ibu bapa marah kita sampai tahap tu. Jangan. Biar kita ni berpada-pada dalam apa-apa pun. Baik, dia kata maka dibinasalah mereka itu sekalian laki-laki dan perempuan, kecil besar, dengan tufan, tenggelam bumi dan bukit yang tinggi 12 hasta. Bukit paling tinggi kita kata Mount Everest, 12 hasta atas pada puncak tertinggi dunia pada masa tu. Ayat ni itu dia, puncak tertinggi Mount Everest. Atas pada puncak tertinggi yang ada tu 12 hasta atas pada tu, itu banjir zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Percaya tak percaya is up to kita semua. Kita nak percaya tak percaya terpulang. Itulah yang Quran bawa mai cerita dekat kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai kuasa di luar jangka manusia. Tuhan ni kuasa dia luar jangkaan kita. Siapa pernah sangka dia nak bawa mai wabak Covid macam hak mai baru ni? Tak sangka tuan-tuan. Tak sangka. Orang menyaga sampai tuan-tuan hilang punca tuan-tuan. Satu sahabat saya dia sakana menjaga besar di Kuala Lumpur. Saja sembang ni masa Covid lah. Dia duduk telefon tanya macam mana kita kecil-kecil je dia menjaga besar. Saya tanya dia, saya kata Datuk, sajalah nak tanya. Kira overhead sebulan untuk dia punya bisnes ni. Dia ada kelang di 6 negara. 6 negara kelang. Overhead sebulan berapa? Dia lagu sengap lama. Dalam 30 million lebih sikit. Tuan-tuan, sebulan 30 million lebih sikit cara dia punya menjaga. Tuan-tuan, tak tahu bila nak habis Covid ni, bila nak habis. Minggu depan ke, bulan depan ke, lagi 5 bulan ke, setahun ke, tak tahu. Yang tahunya apa? Sebulan nak kena keluar 30 million. Sebulan nak kena keluar. Tuan-tuan, toki apa pun boleh lari. Toki apa pun boleh lari. Toki si kandang lari awal lagi. Toki apa pun boleh lari dengan tak tahu bila ni. Tuan-tuan haduk menjaga ni, had buka kedai makan ni, sampai mula-mula tutup kedai. Duk belanja tak lepas lagi. Duit bawah tikar, duit bawah tilam, duit haduk sorok tak mana, tabung gajah anak pun kata macam belanja. Habis dah tuan-tuan. Telefon tanya kawan-kawan nak sama menjaga ni. Ni nak beli dah apa ni bangku meja kedai dia. Nak lego bangku meja dia. Kau boleh pelepas belanja mau sebulan lagi. Bangku meja pun dah lego dia, telefon tanya pula, ni payuk belanga mau ke tak? Dia nak jual habis tuan-tuan. Apa ada yang boleh diliquidkan jadi duit, semua dia nak jual. Pasal apa? Habis dah. Duit simpan apa semua habis dah. Sedangkan Covid tak habis lagi. Sana tutup, sini tutup, nak bergerak tak boleh, kena
Tuan-tuan, cuba patah balik, flashback balik zaman tu. Flashback balik. Kita ni manusia ni saya lupa. Tak ingat dah COVID apa tak. Patah balik Ustaz, fikir, letak balik diri kita masa tu. Allahu akbar tuan-tuan. Hak cakap pandai, tak reti cakap. Mati akal, tak tahu nak buat apa. Kes bunuh diri. Ribu orang. Tu cara apa? Cara MCO. Tak boleh bergerak. Kalau boleh bergerak, berderet atas Jambatan Pulau Pinang. Kalau boleh bergerak masa tu, pergi tengok berderet atas Jambatan Pulau Pinang, semua duduk luni ya. Pasal pada tak tahu fikir. Duduk di rumah, dengan orang minta sewa, tak boleh bayar, dengan anak nak makan, baby kecil nak minum susu, dengan pampers nak beli, dengan duit tak ada, dengan dia main kerosot ni tuan-tuan, dengan Allahu Akbar, duk nampak alang rumah nak gantung tali. Oh tuan-tuan, hak dia main cara tsunami, hak dia main cara api, hak dia main cara hantar kuman, tengok tak nampak. Allahu Akbar. Kesihatan ni punya duk habang ni, hamba baik-baik. Kalau masuk lift jangan duk tekan dengan jari, dengan tak kacau tuan-tuan, tak tekan dengan jari, nak tekan apa? Masuk lift tak boleh tekan, dipercayai ada kuman tu, duk ada di situ. Nu ada rumah flat, ada rumah apa tu, nak tekan macam mana? Tuan-tuan, dia hantar main satu, tak nampak tengok, tapi bahaya dia begitu sekali. Oh, dalam pada celah tu kot tepi pula, duk main pula, duk apa? Jangan pergi ambil vaksin, ambil 2 tahun nanti jalan tau. Lagu ni duk main habang pula. Ambil vaksin, dia kata 2 tahun nanti jalan. Dia ni kata, Allah, aku ambil dah. Tu nasib hang. Masa tu, tuan-tuan letak balik diri tuan-tuan pada masa tu, kita tak percaya apa, macam nak percaya. Dia duk hantar video main doktor pakar orang putih pun duk habang lagu tu je. Duk habang lagu Syekh anti vaksin ni abang. Kita berdengar, takkan orang putih pun kacau ni. Tengok pula dia ni siapa? Dia ni pun pakar, doktor pakar juga. Dia ambil pendirian kata benda tu tak bagus. Tak pening kita tuan-tuan. Kok pening ni boleh reda, kita main masjid. Masjid tak boleh main pula dah. Ya Allah wa akbar. Masjid tak boleh. Oh, jemaat boleh semayang 20 orang ya. Allah membazirnya tempat banyak-banyak. Tak boleh semayang. Satu macam yang duk main kautim dengan pengurusi masjid lah. Saya lama tak semayang jemaat, tak boleh hejaz kan saya masuk seorang. Orang buka suruh semayang, dia cungit, dia tak semayang. Bila orang tak pergi semayang, dia sampai nak main sembang kat tepi nak masuk. Tuan-tuan, Allah dah buat main dah dekat kita. Satu, dia buat main tsunami. Dua, dia buat main api di Hawaii. Dia buat main penyakit. Macam-macam lah Tuhan main. Sayang manusia ni apa dia? Dia ingat saya, lepas tu dia lupa. Dia balik kepada zaman ya dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini tuan-tuan, dia surah yang ke-72. Surah yang ke-72 dalam Quran. Dia adalah ayat-ayat Makkiyah, turun di Mekah. Ada 28 ayat. Allah nak cerita dekat kita dalam surah Al-Jin ini, nak cerita tentang community jin. Nak cerita tentang kewujudan jin ni. Jin ni ada. Dan Allah nak cerita kat kita, jin ni dia sama macam kita. Dia ada Islam, dia ada kafir. Jin ni, dia ada Islam, dia ada kafir. Dan Allah nak cerita kat kita dalam surah yang akan datang ni, mereka hantar perwakilan mereka, delegasi mereka pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi Muhammad, nak minta Nabi Muhammad mai dakwah dekat mereka. Mereka pun nak dengar juga Nabi mai cakap dekat mereka. Jemput Nabi mai dakwah dekat mereka. Kemudian dia nak cerita kat kita dalam surah yang akan datang ni, kita dengan jin ni pula macam mana? Bolehkah kita minta tolong kat dia? Bolehkah kita minta tolong dekat jin? Bolehkah kita pakai khidmat jin? Tuan ingat tak satu masa dulu kat Tasik Gelugong? Tasik Gelugong tu kampung saya lah. Di Tasik Gelugong ada satu rumah purba. Rumah purba di Tasik Gelugong. Tak pasal-pasal timbul satu cerita rumah purba di dekat dengan Lahak Yue, dekat dengan Lubuk Meriam. Satu rumah purba, masuk di dalam rumah dia buat nala punya besar. Nala punya besar dengan tiang sepemeluk kayu balak,
Dengan apa? Tak tahu dia buat bila. Tak tahu ada rumah tu. Sampai TUDM dengan RAAF di Batu sampai komplain. Pasal apa? Dia ada satu sistem dia apa tu kacau dia punya kapal terbang. Syekh ni yang kata Mat Purba ni, dia ada buat Vespa je. Dia buat Vespa, bini dia belakang ada monkey, monyet satu duduk atas bau. Helmet tak pakai, apa pun tak pakai, polis pun tak wani kacau dia. Dia angkat tangan gitu, belah utama dia tengok dia. Ini Mat Purba ni. Ya Allah tuan-tuan, jalan nak masuk pergi rumah dia tu, jual kacang kuda pun habis, jual kacang sepat pun habis, jual ayam sirap pun habis, jual apa pun habis. Pasal apa? Dia duk timpa pergi hari-hari, duk pergi tengok, duk pergi buat lawatan rumah dia. Baik, persoalannya, Mak Purba ni buat sendiri kah? Satu ifrit mana kami duk tolong dia buat benda ni? Ini kita nak tengok dalam surah akan datang. Adakah jin ini boleh kita minta tolong? Dan apa hukum kalau kata kita minta tolong dekat dia? Ini ayat yang akan datang, dia akan main cerita ni. Adakah jin boleh memudaratkan kita? Itu juga perbincangan. Dia bolehkah atas kapasiti dia sebagai jin, bolehkah dia memudaratkan kita? Oh, dalam kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia nak bawa mai istana Balqis. Siapa yang bawa mai betul-betul? Adakah ifrit bawa mai ataupun siapa yang bawa mai? So, dalam Quran sebut waqala ifritun minal jin, dan berkata ifrit daripada kalangan jin, aku boleh bawa mai istana Balqis ke depan hang. Adakah ifrit bawa mai ataupun orang lain yang bawa mai akhirnya? Kita akan tengok. Baik, jin ni bolehkah dia merupa daripada rupa asal dia lagu mana, dan dia boleh merupa ke? Dia boleh merupa rupa orang ke atau rupa binatang ke? Adakah dia boleh merupa? Jawapan kepada semua hak saya sebut tu, jangan lari daripada Quran dan hadis Nabi. Jangan lari. Jangan duk pakai buku Tamar Jalis duk bagi jawapan, tak mau. Geng lama kenal Tamar Jalis ni. Dia buat buku tuan-tuan, dia buat buku Siri bercakap dengan jin. Dia buat buku. Punya duk baca buku tu tak kira. Kan? Adakah jawapan ini diambil daripada buku Tamar Jalis? No. Kita hanya akan jawab persoalan-persoalan ini berdasarkan kepada Quran dan hadis Nabi. So, ini benda gaib, benda tengok tak nampak. Apa kelemahan jin? Jin adakah kelemahan ataupun tak ada kelemahan? Ini juga kita akan tengok nanti. Adakah jin ni adik-beradik dengan setan, dengan iblis, dengan hantu, dengan apa? Adakah dia adik-beradik mereka? Adakah